Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT dengan limpah kurnia dari Allah SWT dapat kita bertemu pada pagi ini untuk meneruskan pengajian kita berkenaan dengan petunjuk sunnah dalam mengamalkan ajaran Islam, dan kita telah pun sampai ke muka surat yang ke-16. Kita sambung dengan subtopik 1.5 sumber ilmu. Okey. Sebelum itu kita telah membincangkan berkenaan dengan apa ya? Kita tengok balik 1.4 beberapa petunjuk sunnah dalam menimba ilmu. Okey, keikhlasan, penadaan ilmu daripada para ilmuwan, muka surat 10, muka surat 11, memulakan dengan yang terpenting, kemudian yang penting dan seterusnya. Mengambil ilmu daripada guru yang berkaliber, menerima kebenaran daripada sesiapa sahaja, kemudian banyak bertanya, tidak segan silu, dan menggunakan ketajaman akal. Okey. Jadi untuk hari ini kita akan lihat antara lain adalah sumber ilmu. Kan? Kita sedia maklum bahawa dalam Islam ilmu adalah satu perkara yang tidak ternilai harganya, ibarat cahaya yang menerangi kegelapan. Dan bila disebutkan ilmu itu sebagai cahaya, maksudnya kalau kita tak ada ilmu ini, kita akan apa kita nak sebut tunggang terbalik lah dalam perjalanan kita menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita juga sedia maklum bahawa segala jenis ilmu itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala juga, dan Allah telah menjelaskan bahawa ilmu yang diberikan kepada manusia hanyalah sedikit sahaja. Okey. Kenapa kita sebut perkara ini? Kenapa kita sebut perkara ini? Sebelum itu kita baca dulu ayat di sini, ayat dalil yang mengatakan bahawa ilmu yang diberikan kepada kita hanyalah sedikit sahaja. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam suratul Isra ayat yang ke-85. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan mereka bertanya kepadamu tentang roh, katakan roh itu daripada urusan Tuhanku, dan kamu tidak diberikan ilmu pengetahuan melainkan sedikit sahaja. Okey. Saya rasa mungkin tuan-tuan dan puan ingat agaknya kalau ada dalam beberapa kelas lain yang membicarakan tentang ayat ini, iaitu Rasulullah SAW diuji. Kan, diuji dengan berapa soalan? 2 soalan. Kan, soalan pertama tu tentang roh, satu lagi tentang apa? Tentang Ashabul Kahfi. Kan, berapa jumlah mereka dan sebagainya. Dan yang orang yang memberikan soalan ini kepada Quraisy adalah orang Yahudi. Okey. Sekiranya Nabi Muhammad jawab tentang roh ini, dia bukan Nabi. Ya, kalau dia tak boleh jawab, barulah dia Nabi. Okay. Apa pun yang penting kat sini yang kita nak ambil ialah berkenaan yang akhir ayat ini, iaitu wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan kamu tidak diberikan ilmu pengetahuan melainkan sedikit sahaja. Artinya kita kena faham, walaupun Rasulullah SAW dia adalah yang paling alim, kan, paling berilmu tentang agama Islam. Kalau dalam hadis-hadis kita akan dapati bila
Rasulullah SAW bertanya, apa jawapan sahabat? Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Kita boleh tak jawab macam tu? Bila kita ditanya tentang tentang agama Islam lah, kita pun menjawab Allah wa rasuluhu a'lam. Boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh? Kalau ditanya tentang dunia, boleh tak kita jawab Allah wa rasuluhu a'lam? Dah dapat jawapan kan? Dapat jawapan tak? Kan bila kita tanya tentang agama boleh tak? Jawapan dia boleh. Tapi kalau tentang dunia, boleh tak kita sebut Allah dan Rasulnya lebih mengetahui? Contohnya, kita tahu tak tahun depan apa akan berlaku pada Malaysia? Kita tahu tak? Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Kan? Allah lebih mengetahui. Tapi tentang agama memang, kan? Rasulullah SAW telah pun memberitahu bahawa beliau ataupun baginda adalah a'lamukum billah, kan? Aku adalah yang paling mengetahui di kalangan kamu tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya tentang agama Islam. Okay, tak apalah, kita tak nak masuk itu sangat. Sebenarnya nak ceritakan kat sini, sekiranya Rasulullah SAW ada perkara-perkara yang tidak diberitahu kepada baginda, apatah lagi kita ni, kan? Sebab tu kena hati-hati. Kalau kita dah ada ilmu, biasanya dia akan ada perasaan kita ada ilmu. Kita dapat ilmu, perasaan ni kita ada ilmu lah, kan? Betul tak? Kan? Betul kan? Okey, kalau ilmu kita bertambah, apa perasaannya? Perasaannya kita dah makin banyak ilmu. Okey. Jadi dengan itu, kita mungkin terperangkap dengan perasaan itu. Bukan dengan ilmu tu, dengan perasaan. Perasaan mempunyai ilmu. Okey. Perasaan mempunyai ilmu ni ataupun kalau bahasa kita sebut perasan. Bukan perasaan, perasan, kan? Dia perasan yang dia ada ilmu. Apa jadi pada dia? Yang rasa dia ada ilmu. Dia rasa dia boleh layan semua benda yang sampai kepada dia, dia boleh jawab, kan? Adakah itu ilmu? Bila sampai ke tahap itu, kan, dia rasa dia boleh jawab semua, kan? Dan dia bukan, kadang-kadang dia tahu dia tak boleh jawab, tapi dia jawab juga. Dia akan pusing-pusing, kan? Sebenarnya dia kena buat apa? Sebenarnya dia kena sebut Allahu a'lam ataupun la adri, kan? Allah lebih mengetahui, aku tak tahu, saya tak tahu. Okey, dan perkara ini telah pun ditunjukkan oleh siapa? Oleh para ulama kita, antaranya adalah guru kepada Imam Syafi'i, Imam Malik rahimahullah taala, yang digelar sebagai Imam Kota Madinah, Imam Kota Hijrah Nabi SAW. Maksudnya dekat Madinah tu Darul Hijrah. Ulama'nya siapa? Imam Malik. Kan, orang datang pada dia nak tanya macam-macam soalan. Banyak dia jawab la adri, tak tahu. Jawab. Lepas tu jawab. Lepas tu yang ni tak tahu. Okey. So ini semua menunjukkan yang para ulama kita mengikuti jejak langkah Rasulullah SAW. Benda yang mereka tahu, mereka akan jawab. Benda yang mereka tak tahu, mereka tidak akan jawab. Okey. Dan ini penting untuk kita. Kalau para ulama begitu, kita ni lebih-lebih lagi lah. Lebih-lebih lagi, kan? Kalau balik-balik nanti anak tanya, kan, ayah ke, ibu ke, mak ke, kan, soalan-soalan yang tak boleh jawab sebenarnya. Tapi kita kan datang kelas banyak, kan? Takkanlah kata mak tak tahu. Nanti katalah anak tu jenis yang kadang-kadang anak yang rapat dengan kita, dia akan tanya balik, mak bukan banyak pergi kelas ke? Kadang tak terasa. Tak terasa bebas sikit kan, mak macam mana? Kan? Sini kena jawab pada dia. Yang ni mak tak tahu, nanti mak tanya. Ini abah tak tahu. Okay? Jangan jawab juga. Betul-betul mak memang banyak pergi kelas. Jawapan dia senang aja macam ni. Padahal dalam hati tu tak tahu. Okay? Kena hati-hati perkara ni. Okay? Baik. Dan sebenarnya bila kita semakin bertambah ilmu, kita akan bertambah, insya-Allah lah, kan, dari satu sudutnya, perasaan banyak ilmu dia akan sentiasa bersama dengan perasaan takut pada Allah Subhanahu Wa Taala, takut nak beri jawapan yang salah. Okay, tapi kalau ilmu kita di permulaan, kita akan rasa seronok nak jawab. Seronok nak jawab. Okay? So hati-hati untuk. Baik.
Teruskan, dari sudut agama, ilmu hanya boleh diambil daripada wahyu yang merupakan ataupun yang merangkumi dua sumber asasi, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Kita sebut dari sudut agama, dari sudut agama. Okay. So kita fahamlah, dari sudut dunia tidak begitu. Dari sudut dunia, ambillah daripada sesiapa sahaja pun, tak ada masalah. Kan? Sebagaimana betul dan boleh digunakan untuk kebaikan kita. Tapi dari sudut agama, sumbernya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Baik, ada ulama kata tambah dengan ijma' dan qiyas. Ijma' dan qiyas, kan? Kita tak ada masalah itu, memang kita terima pun. Al-Quran, Sunnah Nabi SAW, ijma', konsensus para ulama, konsensusnya apa? Kesepakatan para ulama, dan qiyas iaitu usaha untuk nak mengeluarkan hukum baru. Dan hukum baru berdasarkan kepada Quran dan Sunnah. Adalah cara dia, kan. Ijma' dan qiyas sebenarnya diambil juga daripada Al-Quran dan Sunnah. Okay? Dia tak boleh berijma' menyalahi Quran Sunnah, tak boleh. Tak ada. Kalau berlaku pun dia takkan berlaku lah. Kalau orang kata mungkin berlaku, itu adalah satu kesilapan. Ini yang dimanipulasi. Ini qiyas ni yang banyak manipulate. Manipulate kenapa? Kerana tak ikutlah, tak ikut cara. Dia memang dia dalam dunia ni memang banyak benda yang akan dimanipulasi lah. Kan, kalau buat cara betul tak ada masalah. Kan, kalau buat cara tak betul tu dia banyak masalah lah. Kan, kita mula-mula nak buat bullet train kan, boleh cerita sikit kan. Tapi yang siap dulu Arab Saudi. Kita yang merancang dulu, yang siap Arab Saudi. Kan, lepas tu tiba-tiba yang siap Indonesia pula kan. Kita bullet train tak siap-siap, contohlah macam tu. Itu maksudnya apa? Maksudnya ada manipulasi kat situ. Kalau dalam agama pun sama. Kan? Dia boleh sahaja ustazah, para ilmuwan mengeluarkan hukum, kan, berdasarkan kepada qiyas tadi, yang tak betul. Maksudnya hukum yang tak betul. Kenapa? Kerana dia manipulasi, dia ubah. Okey. Dan sebab tu kita kena belajar sikit. Bila kita belajar sikit, kita boleh tahu siapa yang manipulasi, siapa yang tak manipulasi. Itu yang pentingnya. Tapi masalahnya tu, Ustaz. Bila satu orang tu, orang yang orang kenal bercakap, okey, orang terima, walaupun dia manipulasi. Kita jawab macam mana pun, oh dia tak ni. Dia ni dia yang ulama kan, dia alim kan. Kamu siapa? Betul? Kan? Betul tak? Itu masalahnya. Sebab tu saya sebut kita kena belajar sikit. Kita belajar sikit, kita tahu dah, kan. Kita belajar sikit, contohnya ni air apa? Air mineral. Sebelah dia air yang apa dia panggil ya? Penutup dia warna lain kan. Warna putih lagi, ada warna apa lagi? Hijau. Apa lagi? Tak ingat dah. Ada tak beza-beza ni? Ada kan? Kita dah tahu dah secara ringkas. Air mineral yang ni, air putih tu air minuman, drinking water, air tapis lah kan. Tapi kalau ada orang datang dan dia adalah pakar dan dia ada sebab-sebab dia nak manipulasi, kan. Kalau kita tak boleh nak lawan dia balik, sekurang-kurangnya kita boleh jaga diri kita. Dia kata ni bukan mineral ni. Orang duk kata tapi yang putih ni sebenarnya mineral. Padahal tulis drinking water. Maksud drinking water adalah yang sesuai untuk minum. Maksud mineral kat sini, dia hurai. Yang kita rasa macam tak betul lah. Kita dah tahu dah. So nak buat apa dalam keadaan ni? Berhujah balik, tak boleh. Kita nak cakap, dia buat keluar pula banyak-banyak kaedah-kaedah lah kan. Dia keluarkan. Berlaku tak benda ni? Dalam hal dunia berlaku tak? Berlaku. Kita pergi ke kedai, nak naiki kereta, kan? Khususnya yang kakak-kakak kita kan, makcik-makcik kita bila pergi tu, ya, suami tak ikut ke, abang tak ikut ke, macam-macam dia tukar je kan. Padahal tak perlu tukar. Sama juga lelaki mungkin yang tak tahu, kan. Sebab tu at least ada sikit ilmu, kan. Bila ada sikit ilmu, dia kata kena tukar apa, kena tukar timing belt lah, kena tukar. Dia kata tak timing belt baru tukar bulan lepas. Ilmu itu dah ada. Mustahil dalam masa satu bulan tu akan rosak. Kerana biasaannya 6 bulan. Contoh saja kan. Jadi kita kata tak. Kita akan ambil second opinion. Tapi kalau kita tak ada ilmu langsung kita akan terima. Itu yang bahayanya. Sebab tu dalam agama kena ada ilmu yang asas-asas ni.
Okey. Ilmu asas apa dia? Ilmu apa? Apakah ilmu asas dalam agama Islam? Boleh tanya lah, boleh tanya. Tapi saya lupa kan, sepatutnya saya tanya, saya jawab sendiri kan. Ilmu asas adalah ilmu satu, akidah lah, tauhid kan, rukun Islam, rukun iman, itu ilmu asas. Okey, lepas tu apa? Ilmu asas, nak faham Al-Quran, kena ada asas apa? Ulumul Quran, usul tafsir, yang ringkas. So kita tahu nasikh, mansukh contohnya kan. Kalau orang guna ayat yang dah mansukh kan, la taqrabus salata wa antum sukara, janganlah kamu mendekati solat dalam keadaan kamu mabuk. Artinya kalau tak mabuk boleh kalau tak mabuk boleh solat. Okey, kalau dah tak solat boleh mabuk. Gitu. Kita dengar ayat tu ayat Quran, bukan betul lah ustaz, ada dalam Quran ustaz. Memang, tapi ayat tu dah mansukh kan. So kena ingat itu. So macam mana nak tahu benda tu? Usul tafsir, ringkas je. Lepas tu usul fiqh kan, usul fiqh, lagi apa lagi? Mustalah hadis, itu yang paling asas. Dan sedikit ilmu nahwu, ilmu saraf. Ini bukannya nak jadi mahir kan. Contohnya mubtada khabar apa semua, tak. Kita mahir sikit kan. Ada ilmu sedikit-sedikit kat situ pun dah munasabah dah. Cukup dah. Okey. Tujuan dia supaya kita tahu kalau orang cakap, kita tahu dah nak boleh apa? Boleh hidu lah dia ni cakap ni kan. Dekat apa orang putih, orang Jawa kata apa? Too good to be true kan. Terlalu cakap dia terlalu hebat sangat, maknanya susah nak jadi betul. Kadang-kadang orang hurai yang batil ni, yang salah tu secara begitu mendalam, detail kan. Macam juga kita bayangkan kat dalam dunia, orang yang repair kereta, dia kata tukar ni tukar-tukar, kita tengok betul juga kan. Maksudnya bateri je, tapi apa munasabah juga ni kan. So kita pun tukar semua, sedangkan mungkin tidak. Dalam agama pun ada juga macam tu. So kena hati-hati. Cara hati-hati dia, kena ada ilmu yang asas. Ada ilmu asas tadi, tak ada masalah dah. Okey, insya-Allah. Baik. Jadi dua sumber asasi dalam sumber ilmu dalam Islam adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Ini pun ada orang yang kata jangan baca Quran terus, jangan baca hadis terus kan. Betul ke tak betul? Tak boleh baca Quran. Quran tu tak boleh baca kan. Kena pergi nak baca Quran, kena dengan ulama. Ni ada betul ada salah dia. Ada betul ada salah dia. Okay, kalau maksud dia ialah macam mana kamu nak baca sedangkan kamu tak ada asas. Yang tadilah usul tafsir apa semua, ulum Quran tak baca lagi, macam mana nak faham kan? Betul juga kan. Baca ayat tadi, la taqrabus salata wa antum sukara, jangan mendekati solat dalam keadaan kamu mabuk. Artinya kalau dah solat boleh mabuk. Oh, senang gitu kan. Adakah begitu? Tak, ni mansukh. Apa maksud mansukh? Itu belajar kat mana? Ulum Quran, belajar kat usul tafsir. Okey. Jadi kalau kita dari satu sudut, dia betul nak belajar Al-Quran kena ada orang yang mengajarnya, ulama tafsir. Rujuklah pada tafsir-tafsir mereka. Okey. Tapi kalau maksud nak belajar Al-Quran kena berguru, artinya guru yang dikenali sebagai guru dalam tarikat Sufism. Okey, yang itu tak betul. Okey, kerana konsep guru dan murid dalam Sufism ni, dia adalah konsep yang terlalu jauh daripada yang betul, iaitu murid kena terima semua yang guru cakap walaupun salah, walaupun nampak salah kan. Tak boleh tanya, mana boleh tak boleh tanya kan, kita baru je belajar kan. Kena banyak bertanya, kenapa begini, kenapa ayat ni maksud dia begini tapi nampak lain, dia akan uraikan. Kena nampak uraian tu sesuai dengan ilmu asas tadi, iaitu ulum Quran, usul tafsir. Alhamdulillah kan. Macam contohnya, kenapa solat solat subuh dua rakaat, kenapa? Sebab mata kita dua kan, lubang hidung kita dua, telinga kita dua, macam tu pula lah kan. So dia benda ni akan ada tau, bukan tak ada. Dan kenapa wallahualam lah kenapa jadi macam tu, tapi yang pentingnya benda ni akan ada. Jangan termasuk, jangan terjerat dalam perangkap ni. Hati-hati. Okey. Baik. Di samping itu, kefahaman terhadap dua sumber ini mestilah diambil daripada pakar-pakarnya yang merangkumi Rasulullah SAW, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in,
Rasulullah, sahabat, tabi'in, tabi'in dan para ulama yang mengikuti jejak langkah mereka. Ini penting tau. Kenapa? Kerana ada orang dia akan bawa, okey, Rasulullah buat lain, kita buat lain. Yang Rasulullah tu sesuai dengan zaman dia, kita sesuai dengan zaman kita. Kita dengar tu macam munasabah lah, kan? Takkan kita dah ada unta, dah ada kereta. Itu dia punya contoh. Sedangkan contoh tu contoh apa tadi? Dunia. Dalam dunia kita tak ada masalah, naik apa pun tak ada masalah. Tapi dalam agama yang kita cakap, kan? Dalam agama Allahu wa rasuluhu alam, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Okay? Kita nak solat, boleh tak kita tambah solat? Tak boleh. Boleh tak kita tambah zikir? Zikir kita tambah, boleh tak? Boleh tak boleh? Contohnya apa? Contohnya apa? Allahu Akbar. Contohnya Allahu Akbar, tambah Allahu Akbar wa a'zam, contohnya tambah. Maksud akbar azam lebih Allah yang maha besar, Allah yang maha agung. Takkan tak boleh? Benda baik kan? Tak boleh? Tak boleh lah. Kena tegas lah. Tak boleh kata munasabah juga. Ini urusan agama. Kalau urusan dunia tak ada masalah. Yang bab itu tadi, ada satu orang dia kata kita boleh tambah. Okey. Contoh? Dia bagi dalil yang sahabat tambah Rabbana wa salam hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Okey. Sebab tu kena belajar usul hadis, ulumul hadis, mustalah hadis. Dalam bila belajar je mustalah hadis, dia kena huraikan bahawa apa maksud hadis. Hadis adalah apa yang Nabi sebut, apa yang Nabi buat, dan apa yang Nabi peraku ataupun iktiraf. Sahabat sebut kan? Bila sahabat sebut, Nabi, masa tu Nabi ada ke tak ada? Ada. So bila Nabi ada, wahyu masih turun, apa yang sahabat buat, kan? Kalau ada perakuan langsung, masa direct, perakuan yang direct, dia dah jadi sunnah. Okey. Ustaz ni, dia berhenti kat situ. Dia kata bila sahabat buat, kita pun boleh buat. Salah lah. Itulah dia. Pasal apa? Pasal dia ikut kaedah kias. Kaedah dia manipulasi lah. Dia manipulasi. Sebab tu macam saya sebutkan, kalau kita dah belajar je mustalah hadis, kan, ulum hadis, maksud hadis tu sendiri kita dah belajar, senang kita, tak betul lah ni. Tapi kita nak lawan balik boleh tak? Larat ke kita nak lawan balik? Tak larat. Tak larat, yang senyap lah. Lepas tu at least dengan adik anak-anak kita yang tu tak betul. Macam mana tak betul apa? Maksudnya hadis kan kita dah belajar semalam kan. Hadis apa dia? Nabi cakap, Nabi buat dan Nabi perakui. Nabi apa? Nabi apa? Iktiraf. Kan? So bila sahabat buat, Nabi iktiraf. Settle lah. Kita buat, masih bila Nabi iktiraf? Ini dia. Sekarang ni saya buat kan. Contohnya kan, saya kita nak sebut satu perkataan lain kan. Macam tadi lah, Allahu Akbar wa a'zam. Masih bila Nabi iktiraf kita? Kalau benda tu berlaku di zaman Rasulullah iktiraf terus. Contohnya, ada seorang sahabat, dia baca kan, dia lepas baca Fatihah, dia baca surah Qul huwallahu ahad. Setiap rakaat dia akan baca yang tu. Sahabat bila dengar, sahabat-sahabat lain dia bila dengar macam pelik kau buat ni kan, Nabi tak pernah buat. Tanya pada Rasulullah panggil dia, kenapa buat macam ni? Kan, kata saya suka surah ni. Kesukaan kamu, kecintaan kamu kepada surah ini memasukkan kamu ke dalam syurga. Itu apa dia? Perakuan lah tu. Nabi memperakui. Okey, kita pula setiap kali lepas Fatihah kita baca surah apa? Bubuhlah. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Kenapa? Pasal saya marah dengan Abu Lahab. Okeylah. Jawapan tu bagus. Boleh tak ustaz berkata disebabkan kamu marah tu, kan, kamu masuk syurga. Dia ikut style Nabi, kias tadi tu. Dia kias, Nabi kata kat sahabat masuk syurga, saya orang boleh cakap saya ni level, bukan level ni, maksudnya kira orang kata lepas apa? Nabi ulama kan? Ulama ustaz lah. Saya kira ke situ lah. Saya pun awak pun masuk syurga juga. Itu dah lain kan? Macam mana kita nak tahu benda tu, kita dah boleh rasa kalau kita dah belajar ilmu yang asas. Tak ada ilmu asas tak boleh. Tak boleh. Betul lah dia Ustaz. Okay. Ustaz ni dia tambah lagi
Dia kata kita boleh dengan panduan ulama. Dikonangkan itu pula. Tak apalah. Kita tak naklah berujar dengan ustaz tu. Kita nak beritahu cara nak mendepani, cara nak menghadapi orang macam ni. Okey. Kena ingat dekat dunia ni ada orang yang dia salah, tapi dia sama ada tak mengaku ataupun tak tahu dia salah. Dan dia merasakan dia betul. Ini cukup bahaya. Kalau dalam usul fiqh kan dia panggil ni sebagai jahil murakkab. Jahil yang murakkab Melayu. Tak masuk lah. Bodoh sombong. Dia bodoh tapi dia sombong. Kan? Okay. Kalau yang satu lagi ialah jahil basit, jahil basit. Jahil basit ni jahil yang mudah. Dia jahil dan dia tahu dia jahil. Yang bila kita tahu ni, beritahu kat dia ni salah, memang pun saya sebenarnya tak tahu ni nak buat, tapi tak ada orang nak tanya saya. Solat je lah. Contoh ada solat, tengok jam pula, jam habis bateri, mana kiblat? Kan tak tahu pula situ ada surau ke? Solat kat sini dulu. Solat dulu, kiblat sini dah solat ke sana. Baik tembak petis kan. Tak tahu orang pusing dengan dia. Dia ikutlah. Pasal dia tahu dia sebenarnya pun tak betul. Kan kita dah tahu, kita pusing dengan dia. Gerakkannya ke arah kiblat. Lepas solat kita tanya dia, kenapa solat ke situ? Saya sebenarnya saya dah cari, tak jumpa. Kita dah awal tadi kan, dia nak solat contohnya. Jadi bila orang alihkan dia ikut. Tapi cuba bayangkan orang yang jahil murakkab tadi. Dia kata dia betul, orang nak alihkan keras. Jadi batu kan. Pamak salam nak apa? Dia alihkan aku tadi. Salah tu abang. Salah. Siapa kata salah? Aku tak pernah salah contoh kan. Sudah macam tu kan. Okay? So yang pentingnya ada ilmu asas, insya-Allah. Baik, kita bacakan sedikit kat sini. Antara dalilnya, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Maksudnya, wahai orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, iaitu Muhammad dan para pemimpin kamu. Ada soalan ni tadi. Kemudian, jika kamu berbeza pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah kepada Allah, iaitu Al-Quran, dan Rasul, iaitu sunnahnya, sekiranya kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih baik dan sebaik-baik kesudahan. Okey. Tak apa, kita baca ni dulu. Walaupun para pakar atau ulama diberi tempat dalam ketaatan, akan tetapi sekiranya berlaku pertembungan pendapat, perlulah dikembalikan pada dua sumber asasi ini jua, iaitu Al-Quran dan Sunnah. Okay. Nak tanya sikit sini, apa beza antara tak apalah, saya tulis yang Arab ya. Ati'u kan, ati'u kan, taatilah. Apa dia? Allah kan. Lepas tu wa ati'u. Apa dia? Lepas tu wa ulil amri. Betul? Okey. Okey, maknanya sekarang ni kita kena apa? Ini apa isunya kat sini? Isunya adalah isu taat. Isu taat kan? Okey. Kemudian isu yang kedua adalah kalau khilaf. Kalau khilaf, okey, kembali kepada siapa? Kembali kepada Allah dan Rasul. Kalau khilaf, kembali kepada Allah dan juga Rasul. Okey. Kalau taat kepada siapa? Taat kepada siapa? Allah, Rasul. Taat kepada Allah dan Rasul. Ulil amri tak ada ke? Ada ke tak ada? Wah kan ada wah. Dan tu ada ke tak ada? Ada lah kan? Okey. Okey, ada kan? Maknanya taat ni taat kepada Allah, taat kepada Rasul dan juga ulil amri. Ulil amri siapa dia? Dekatlah kan. Ulil amri sama ada dalam dunia dan juga ataupun dunia dan akhirat. Kalau ulil amri dalam dunia, pemimpin lah. Pemimpin kata lampu merah, berhenti lah maksudnya. Kan? Kalau kita buat ubah kan, berhenti artinya jalan, mana boleh kan. Okay? Kalau dalam agama artinya ya ada ilmu dalam agama lah, ulama lah. Okey, baik, settle itu. Ada tak
sesuatu yang tuan-tuan perempuan nampak kat sini, yang membezakan ketaatan tu, level ketaatan, ada tak? Apa dia? Apa dia? Perkataan ati'u tu. Okay, ati'u. Okay, nak tanda baris bawah boleh. Tapi kalau biasanya ulama dia akan letak atas lah dalam ulama Islam kan. Ati'u. Sini ada ati'u ke tak ada? Tak ada kat sini. Tak ada. Okay. Yang ini pun para ulama kita dah menyebutkan ketaatan pada Allah, ketaatan pada Rasulullah adalah ketaatan yang tidak bersyarat. Manakala ketaatan kepada ulil amri adalah bersyarat. Okey, disebutkan lepas tu, satu dah kat sini dah ada petandanya. Wa ati'u Allah wa ati'u Rasulah wa ati'u tak ada. Wa ulil amri. Pada ini merujuk kepada yang dua tadi. Lepas tu pula fa in tanaza'tum fi syai'in, kalau khilaf, niza' tu khilaf tak apalah. Kalau niza' iaitu khilaf, kembali kepada Allah dan Rasul. Artinya kadang-kadang kat sini berlaku tadilah khilaf. Khilaf. Macam mana nak buat? Kita kena tengok dalil mereka. Macam tadilah, kita kena ada ilmu yang asas-asas sedikit untuk nak cek balik semula apa yang ulama ni cakap. Bolehlah kita bezakan. Sebenarnya ulama ni menggunakan dalil yang dah mansukh, yang dah outdated. Ulama yang kedua menggunakan dalil yang nasikh, yang masih lagi valid masa tempohnya, bukan outdated. Contohlah kan. Macam itulah. Okay. So dengan itu kita faham kat sini taat kepada ulil amri, pemerintah. Kalau ulil amri suruh buat maksiat, kena taat ke tidak? Tak, walaupun ayat tu ada. Kan? Satu kerana fa in tanaza'tum, sekiranya kamu ada khilaf, dia dah khilaf dah, menyalahi, kena kembali. Yang kedua, ada hadis Nabi yang mengatakan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh mentaati makhluk apabila menyalahi ataupun apabila makhluk itu ataupun dalam perkara yang merupakan maksiat kepada al-khaliq, pada pencipta. Okay. Ini kaedah umum. Isteri kena taat suami. Suami suruh tak pakai tudung, wajib ke tak? Tak wajib. Settle. Kamu ni nusyus, tak taat. Tak ada. Okay. Dia dah keluar. Bila ada benda tu kita dah selesai lah. Kita marah kat anak kita suruh dia buat sesuatu yang yang tak betul lah kan. Contohnya tak tahu saya fikir apa. Macam ni kalau orang kalau kes-kes bully kan. Kes-kes bully ni minum air longkang ke contohnya. Kan, mak bapak taklah buat macam tu kan. Tapi kadang-kadang kes bully tu ada kan. Boleh tak taat pada dia? Tak boleh. Pasal itu adalah maksiat. Kan? So benda-benda itulah kita kena tengok apa sahaja yang bersifat maksiat tak boleh. Dan ini merangkumi dua-dua ulil amri, sama ada pemerintah dunia ataupun pemerintah agama. Pemerintah dunia itu kita panggil pemerintah lah. Pemerintah agama kita panggil ulama, ustaz. Okay. Kalau ustaz keluarkan apa pernyataan yang menyalahi je, kan kita ustaz ini menyalahi dengan ayat ni kan. Betul. Lepas tu dia pula bagi huraian yang kita dengar pun rasa macam alamak kan. Huraian dia tu teruk sangat. Kadang-kadang berlaku tau. Okay. So bila berlaku kat situ, kita kena buat apa? Tinggalkan apa? Tinggalkan ustaz ke tinggalkan ilmu dia tu? Tinggalkan ilmu dia dulu. Okay. Kalau ilmu lain dia betul, dan kalau semua tak betul, tinggalkan terus lah. Itu je sebenarnya kaedah dia. Okay. Baik. Tuntutan ilmu apa dia? Setelah kita dapat ilmu daripada sumber-sumber yang asal ni, di samping kefahaman yang muktabar. Okey, satu lagi kat sini kan, mungkin nak sebut sikit lah kan. Alang-alang nak sebut khilaf ni. Walaupun mungkin ada lah nantilah dekat muka surat 19 tu. Tapi tak apalah. Dan juga muka surat 20, tapi saya sebut je kat sini. Bila kita sebut khilaf,
Maksudnya, adakah ulama ada yang salah? Ya ke tidak? Takut nak jawab kan? Pasal saya tanya kan macam serius kan? Tak salah. Ulama salah ke tak salah? Tak salah. Ulama tak boleh salah? Boleh ke tak boleh? Boleh salah. Kenapa? Bukan dia ada ilmu ke? Ulama ilmu. Macam mana dia boleh salah? Kerana kaedah kita ialah ulama bukan maksum. Kan? Yang maksum siapa dia? Para nabi, para rasul. Artinya ulama pun boleh salah. Kita bagi satu dalil macam dalilnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ada kemahiran mentafsirkan mimpi. Dia panggil apa? Takbir. Mentafsirkan mimpi. Jadi kalau dah lepas solat subuh tu, dia akan tanya siapa nampak mimpi malam tadi. Saya nampak mimpi, Nabi akan huraikan. Satu mimpi ni, saya lupa mimpi apa. Rasulullah nak huraikan. Abu Bakar kata, wahai Rasulullah, sekejap, biar saya huraikan. Jadi Abu Bakar pun huraikan. Last tu, dah habis tu, Abu Bakar tanya, betul tak? Apa Nabi cakap? Asabta ba'dan wa akhta'ta ba'dan, atau kama qala. Kamu betul sebahagian, salah sebahagian. Abu Bakar yang paling tinggi sekali level itu, kan, boleh betul sebahagian, salah sebahagian. Kita ni level mana dah? Tiba-tiba nak mengaku semua saya betul. Jangan langgar, jangan apa? Jangan tanya apa yang saya cakap, ambil je. Ush, para Abu Bakar pun tak macam itu, kan, kamu boleh kata macam itu. Bila kaedah tu ada kat kita, senang tau. Kita nak berdepan dengan ulama'-ulama' ni senang. Kerana ulama' bukan maksum. Kalau kita merasakan ulama' tu maksum, itu adalah langkah pertama yang dah silap. Kan dia penyelewengan tu kan, dia tak start tiba-tiba macam ni. Dia start sikit je. Dia tengok sikit kan, nampak? Sikit je. Dia berapa peratus yang mula tu. Sikit je. Tapi dah lama barulah dia, kenapa mana? Jauh kita ni. Betul tak? So hati-hati, okay? Saya tak kata, bukan maksud saya ni, lepas ni kena check semua ulama, kena scan kan, ustaz-ustaz kena scan semua kan. Scan dia pula tak ada kan. Kalau ada scan yang boleh scan, dan 90%, 20% senang kita. Betul tak? Ilmu dia ni 20% je alamak. Ilmu dia, ni 10% lah. Ilmu dia, ni 99%. Ada scanner tu senang. Tapi kalau tak ada, kan? Bukan maksud kita tinggalkan dulu. Tak, maksud kita adalah belajar. Tapi bila nampak tak betul, jangan ambil yang tak betul. Ambil yang betul. Tapi dia ustaz, memanglah dia ustaz. Dia maksum, tak maksum. Tak maksum, ambillah yang betul sahaja. Ayat dia yang ni kan, ada khilaf kembali pada Allah dan Rasulnya. Okay? Lepas Rasulullah wafat, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kalau zaman dulu mungkin boleh kembali pada Allah terus melalui Rasulullah kan. Sekarang tak boleh lah. Okay. Lepas itu kita pergi kepada artinya tadi, poin yang saya nak sampaikan adalah ada ulama betul, ada ulama salah. Okay. Artinya kita ambil yang betul, yang salah kita tak ambil. Okay. Kalau dia salah, adakah kita tolak dia ke kita tolak yang salah? Tolak yang salah. Okay. Tolak yang salah, dan kita tetap menghormati dia sebagai seorang ilmuwan. Ingat itu, sebagai seorang ulama tetap menghormati dia. Okay. Baik, tuntutan ilmu apa dia? Setelah ilmu ditimba dari sumber-sumbernya yang asasi, di samping sumber-sumber kefahaman yang muktabar, seharusnya ilmu tadi diterjemahkan kepada amalan. Okay. Ilmu tanpa amalan adalah ibarat harta tanpa zakat atau pokok yang tidak menghasilkan buah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah As-Saff ayat yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu lakukan? Okey. Apa isu kat sini? Isunya ialah orang akan cakap, ustaz, disebabkan saya tak beramal, saya tak boleh sampaikan. Betul tak betul? Kan? Okey. So kita kena ingat dalam suratul Asri itu sendiri pun ada ilal ladzina amanu. Iman berdasarkan kepada ilmu. Kan mula-mula kan kat depan tu
wa amilus salihat, beramal salih, wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Berdakwah, mengajak kepada kebenaran, dan juga saling menasihati untuk bersabar. Bersabar untuk ilmu, bersabar belajar, bersabar menyampaikan ilmu itu. Okey. Kalau ada orang kata, saya ni kan, saya ilmu ada tapi saya tak boleh nak sampaikan. Sebab apa? Sebab saya tak amalkan. Betul ke salah? Ini dia ada sebab salah kenapa? Saya nak jawab, kena sediakan sebab tu dulu. Tak adalah gurau je. Kenapa salah? Kerana sekarang ni ada berapa kewajipan? Ada 4 kan? Ilmu, amal, sampaikan, dan berterusan. Sabarlah, maknanya bersabar dalam melakukan kewajipan tu. Jadi kalau kita berhujah mengatakan saya tak boleh nak ilmu tadi, saya tak boleh nak sampaikan kecuali sekiranya saya amalkan. Okay? Ilmu, amal, sampai. Maknanya tak sampaikan ilmu lah. Ilmu diamalkan, barulah saya boleh sampaikan. Betul ke tak betul? Jawapan dia tak betul. Itu adalah terbaik dia, tetapi itu tidak betul. Maknanya hujah mengatakan saya ni, kalau saya tak buat ilmu, sesuatu ilmu, kalau saya tak amalkan, saya tak boleh sampaikan. Tidak. Okay, ini adalah, dia panggil apa? Dia panggil satu salah faham dalam dakwah. Tak semestinya kalau saya tak buat ilmu tu, saya tak boleh sampaikan. Boleh je saya sampaikan walaupun saya tak buat. Betul tak? Okay. Contohnya sekarang dekat kita, senangnya macam coach lah, coach. Coach ni boleh tak dia nak masuk main, dia tak larat dah. Kan? Tapi dia bagi arahan tu, kan? Mungkin sampai pemain tu kata, kalau coach pandai sangat, masuklah main kan. Betul tak? Kan? Okay, tapi coach tu dulu memang hebat, kan? Tapi dah makin berumur, dia dah tak larat. Tapi dia ada ilmu. Walaupun dia tak boleh buat, dia boleh sampaikan. Bahkan dia wajib sampaikan. Begitulah kiranya. Kan? Orang yang nak berdakwah ni, kalau dia ada ilmu, apa yang si A nak buat ni salah, dia kena cakap ni salah ni. Okay? Mengumpat tu tak boleh. Itu semalam ustaz baru je mengumpat. Kan? Macam mana? Memanglah, tapi tak boleh. Okey, kena ingat itu. Walaupun kita buat yang tu, kita buat yang salah tu, kita tetap kena tegur orang. Okey, walaupun kita tak buat yang betul, kita tetap kena arahkan orang untuk buat. Kan? Kadang-kadang ada orang dia macam mana ya? Dia punya kemahiran dia dalam ilmu. Ada orang kemahiran dia dalam apa namanya, kekuatan. Okay? Dia nak tolong angkat, orang yang ada ilmu dia nak tolong angkat, dia tak boleh. Orang yang ada kekuatan ni, dia tak tahu nak angkat yang mana satu. Kan? Jadi kita angkat yang ni yang angkat yang ni. Dia pandai sangat tapi tak kuat. Pasal dia tak boleh, dia tak kuat dah. Tapi dia ada ilmu. Contohlah kan. Okay, adakah disebabkan dia tak boleh buat, maka dia tak akan beritahu, pandai-pandai kau lah, kau yang berdosa bukan aku. Tak. Okay, so urusan dakwah ni ataupun urusan Islam ni kan, dia berkait-kait. Ada orang tak boleh perang kan? Betul. Tapi dia boleh tak buat senjata? Boleh. Ada orang tak boleh pergi perang, tapi dia jaga keluarga yang ditinggalkan oleh pejuang-pejuang ni. Kan Nabi kata pahala orang ni sama, pahala dia sama. Okey. Begitulah kita tak faham di sini. Cuma kita kata yang terbaik adalah yang berilmu, beramal, menyampaikan dan bersabar. Maksudnya berterusan. Okay. Tapi dia tak boleh, seorang pun tak boleh berhujah mengatakan saya ni tak akan berdakwah kecuali sekiranya saya beramal. Tak ada salah. Dia 4 kewajipan yang berbeza. Ada 4 tinggi lah dia kan. Tapi kalau tak ada salah satu, dah dia ada berdosa. Ini kalau dia tak ada ilmu, dia beramal, dia beramal, dia menyampaikan dan dia bersabar, tapi dia tak ada ilmu. Ini berat juga ni kan. Macam tadilah, contoh-contoh tadi kan, dia menyampaikan benda yang dia
tak ada ilmu sebenarnya, ataupun ilmunya menyalahi yang betul. Okey. Jadi kat sini kita kena berikan perhatian bahawa kalau ada orang kata saya tak boleh nak sampaikan kecuali sekiranya saya amalkan. Jawapan dia tidak. Kan? Banyak kalau kita tengok himpunan dalil-dalil mengatakan terbaik macam ni. Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa sebut sesuatu yang kamu tak buat? Sepatutnya kamulah orang yang mula-mula amalkan. Ya, betul. Tapi adakah kebenaran itu perlu syarat nak disampaikan kebenaran kena amalkan dulu? Tak. Tahu je betul, sampaikan. Okey. Sebab tu ada hadis kata qulil haqqa walau kana murran. Sebutlah yang benar walaupun pahit. Kan? Baik. Selain berdakwah, selain beramal, dakwah atau mengajak manusia kepada ilmu ini amat penting. Dan kita kena ingat satu lagi salah faham kan. Dakwah ni profession khas. Ustaz dan ustazah, ilmuwan, ulama, diorang lah yang berdakwah. Kita tak boleh berdakwah. Betul ke? Kita tengok apa maksud dakwah tu. Kalau maksud dakwah tu adalah nak membaca apa semua ni kan, itu memanglah orang tu lah yang kena buat. Tapi kalau maksud dakwah tu adalah menyampaikan dia punya maksud kepada suami kita yang tak datang, menyampaikan maksud kepada isteri kita yang tak datang, menyampaikan maksud yang kita belajar tu kepada anak kita, kepada bapa kita. Maksudnya, kan? Boleh tak? Boleh. Bukannya detailnya. Kamu kata tadi tak boleh mengumpat dia. Apa dalil ni? Sudah rasa. Saya pun tak ingat lagi bah. Kan? Tapi kalau tak ingat macam mana? Boleh amal ke? Memang ada dalilnya. Al-Quran pun kata, hadis pun kata, kan? Tapi dia punya konklusinya adalah tak boleh mengumpat. Kan? Adakah disebabkan saya tak tahu dalil, saya tak boleh nak tegur kan, jangan mengumpat? Tak, boleh je. Faham kan? So kita kena faham maksud dakwah kat sini. Ada mungkin setengah-setengah tempat ustaz dan ustazah tak boleh sampai. Jadi yang nak sampaikan adalah orang yang boleh sampai ke situ. Betul? Kan? Macam saya kan, saya nak masuk hutan saya tak boleh. Saya tak reti, orang bandar kan. Ada orang kata, banyak ustaz-ustaz kata kami orang kampung. Saya orang bandar, tak boleh masuk hutan. Masuk hutan kalau kena gigit nyamuk sikit dah demam lah. Kan? So macam mana nak masuk? Kita kena hantar ustaz-ustaz kampung lah kan. Maksudnya ustaz-ustaz yang orang kampung. Masuklah. Macam Ustaz Hashimi, Ustaz Hashimi kenal? Dia asyik duk ajak je kan masuk hutan. Sorry. Hutan tak boleh kan? Okay. Okay. Jadi siapa yang boleh sampai, dia kena sampaikan lah. Bayangkan orang yang boleh masuk ke satu tempat nak sampaikan tapi dia terlupa dalil. Artinya dalil tentang beriman dengan Allah saya tak ingat, jadi saya pun tak boleh sampaikan. Adakah begitu? Tak. Sampaikan je. Kan? Allah tu apa? Allah adalah Tuhan. Sama tak dengan makhluk? Tak sama. Kan? Beri beberapa sifat dia kan Allah. Tapi apa sebenarnya dari dalil? Terlupa, tiba-tiba terlupa, jatuh terantuk ke? Terlupa kan? Okay? Jadi ini semua jangan dijadikan alasan untuk menyampaikan kebenaran. Okey? Dan dakwah yang paling utama sebenarnya adalah dakwah dengan tingkah laku. Itu yang paling utama. Kadang-kadang kita deal lah bisnes ke apa kan. Macam-macam lah kan. Jadi bila ada beberapa perkara yang ada rasuah ke, ada tu ke, ada kita pun kata ini tak boleh lah. Walaupun untung besar, jangan ambil. Kan? Ada kawan saya, dia tanyalah tentang ada bisnes-bisnes yang bisnes besar tapi kena buat bar. Kan? Bar kalau kafe tak apa lagi, bar. Kan? Tahulah bar kan apa isinya. Tapi bisnes besar, boleh tak ambil Ustaz? Ustaz kalau saya ambil ni Ustaz, tak payah kerja lah lepas ni. Lepas tu, iyalah, taubat aku kan. Kita cakap awal tak boleh, jangan ambil. Jangan ambil. Walau pasal arak ni, khamar arak ni dia memang dia kerosakan lah. Kan? Macam jangan ambil. Ustaz, kan? Kalau Ustaz nak kata apa? Saya boleh bagi. Macam tu kan? Ustaz nak kata apa? Saya boleh bagi Ustaz. Kita tengok kita, pulang sabar kan? Ubah balik kan? Guna sulfit, ubah balik. Boleh tak? Tak boleh, jangan. Okay? Baik.
dakwah dengan tingkah laku lebih utama daripada dakwah yang penerangan. Hurai tapi tak buat, kan? Hurai ni walaupun tak buat, kena ada juga. Okey. Tapi yang lebih utama adalah bila dapat huraian kita laksanakan. Dapat huraian kita laksanakan. Tahu mengumpat tak boleh, kita tak mengumpat. Okey. Dia mengumpat tu haram semua kan. Habis satu tu, dia tu buat apa? Kan apa dia buat kan? Ni sesi tertutup kan. Apa dia buat? Oh, tak patut dia buat macam ni, tak buat. Dah, tadi baru je cakap tentang mengumpat. Tiba-tiba dah mengumpat dah. Dia dah. So, tak boleh macam tu kan? Okay. Tapi, adakah disebabkan dia mengumpat, maka kelas tadi tu tentang mengumpat terbatal? Tak kan? Kekal ada. Yang salahnya dia mengumpat. Kan? Tapi, ilmu tentang mengumpat itu haram tetap. Okey? Ya. Kalau kita dakwah dekat sahabat-sahabat kita, ajak datang kuliah apa kan, sekali jawab okey, sekali ajak okey, kali ajak dua tiga kali dia jadi macam menyampah kita. So kita patut stop ke ataupun kita ubah cara. Kalau saya kalau saya, pandangan saya, dia mungkin terlalu awal dia nak datang ke kelas. Terlalu awal dia nak datang kelas. Okey? Kalau saya, contohlah kalau saya sendiri, kalau saya masuk mana-mana kelas, saya tak akan duduk kat depan. Jadi memang orang depan ni saya respect tu lah kan. Biasanya saya akan duduk belakang. Kan? Kalau dekat Madinah saya belajar, saya tak pernah duduk kat depan. Dekat belakang begitu duduk kan. Dengan harapan, kalau soalan ditapis oleh orang depan ni. Kita jenis malu nak jawab soalan apa semua kan. Saya jenis nak cakap susah sebenarnya. Kan? Jadi malu nak cakap perlu-perlu apa semua kan. Sampailah guru syekh yang mengajar pidato tersebut, bila kamu nak berpidato, maknanya nak bercakap, kamu menguap, kamu rasa nak kencing, tak maksud dan sebagainya, itu sebenarnya benda biasa. Oh iya ke? Kenapa tak cakap awal kan? Ingatkan menggigil tangan sejuk apa semua, benda biasa yang tu. Kecuali setengah-setengah orang dia memang dia tak ada masalah. Tapi kebanyakan orang bila nak cakap dia akan dia mengelabah kan. Itu benda biasa. Itu adalah persediaan. Okey. Itu yang saya sebut. Kita nak pidato dalam bahasa Arab kan. Kita orang bukan Arab ni jenuh nak menghafal kan, betul tak? Kena hafal. Chef tu kata jangan guna kertas. Allah kata. Kalau guna kertas juga boleh, tapi jangan tengok macam tu, tengok sekejap sikit. Tengok sikit. Tengok ambil point tak apa. Kita buat macam itulah. Kita cubalah hafal kan. Ada seorang kawan ni, dia tak cerita kot sebelum ni kan, dia asalnya Maghribi. Maghribi orang apa? Arab lah. Kalau tak Arab pun orang berbahasa Arab. Pindah ke Belgium. Masih lagi belajar bercakap dalam bahasa Arab. Bayangkan masa dia khutbah macam ni tangan dia. Macam ni. Sampai Syekh tu kata, Yaqub, jangan risau. Anggaplah orang di depan kamu semua ni bentih. Bentih ni apa? Tembikai. Anggap mereka ni tembikai je. Kan? Baru dia kurang sikit lah, tapi gigil lagi lah. Kita fikir, dia ni Arab, boleh cakap Arab, dia cakap Belgium cakap apa, saya tak ingat lah kan. Boleh lah bercakap yang bahasa-bahasa lain tu. Tapi bahasa Arab dia power lah kan. Tapi still bila nak bercakap dalam bahasa Arab depan orang, takut. Kata, macam ni kita boleh tak takut, macam dia takut. Kan kawan-kawan yang Afrika, Indonesia, kenapa kau tak takut? Kenapa dia takut lah? Dia lain, dia bukan masalah tu. Masalahnya ialah keberanian dia. Okay? Jadi dia nak datang ke kelas, mungkin dia tak berani lagi. Dia ada macam-macam kan. Dia datang kelas, kalau balik je nanti orang ejek kan. Oh, jadi ustaz kan. Oh, jadi ustazah kan. Ada orang kan, saya biasanya nasihat saya, kalau siapa-siapa yang nak betul-betul tu, dia kena tebalkan muka dia. Muka dia kena tebal. Macam muka yang paling nampak sekali kan, kena tebalkan. Bila orang kata pergi kelas, pergi kelas. Oh, jadi ustaz kan? Tak jadi ustaz. Balas apa? Balas cara yang apa? Cara santai. Bukan santai katanya, cara tak kisah. Tapi santai lah kot lah kan. Tapi dia bukannya bila orang tanya tu kita pun menggelapar. Bukan aku, tak adalah. Itu first and last. Dia takut dah apa? Kan? Kita kena jadi macam tu. Kena tebalkan muka kita. Dia ada masa-masa memang kena tebalkan muka. Contoh kawan saya dia seorang lagi ni tadi Maghribi pergi ke Belgium kan, seorang lagi ni Palestin pergi ke Peru. Peru tak boleh harga berapa kan?
So dia ni bila dia balik, dia kata tak boleh kawan lah dengan kawan-kawan lama. Nak cerita tentang Allah apa semua, dia orang ni pun yang Islam, tapi Islam dengan araknya apa semua kan, dengan macam-macam lah. Dia kata sampai satu tahap dia tak boleh lah kawan dengan dia orang ni. Okay, nak ajak dia orang pun dah macam tadi lah, ajak 2-3 kali cerita tentang Allah lah. Kau ni apa ni, tarik kan, baru pergi Madinah setahun dah jadi macam ni kan. Kan. So kita kena ubah cara sebenarnya. Ubah cara. Kan nak ajak dia memang tak boleh lah. So kena fikirlah cara yang sesuai dengan dia orang. Saya pun tak tahu sebenarnya. Kan? Saya pun tak tahu. Ada orang kadang-kadang macam mana kalau Rasulullah SAW bila tak berdakwah, dia bawa sekali Abu Bakar kan. Abu Bakar yang bercerita, kabilah ni suka binatang korban. Kabilah ni suka silaturahim. Kabilah ni suka amalan lain lah, pergi makan. Jadi Nabi akan cakap mengikut apa yang mereka suka. Pasal Islam kan banyak kan. So macam mana nak masukkan tu? Itu dia punya keyword dia. Kalau kawan-kawan tu dia suka apa, tak tahu lah suka apa, suka mengembara. Carilah ayat tentang mengembara. Kan dalam Quran ada lah tentang mengembara, contohlah kan. Ada ke? Bawa ustaz mengembara. Bawa sekali kan. Jangan masuk hutan tak apa. Mengembara tempat-tempat biasa, okay, masuk hutan dah tak boleh. Jadi contohnya mengembara kan. Bila mengembara, fasiru fil ardi fanzuru, bertebaranlah kalian di atas muka bumi dan lihatlah, kan, lihatlah apa kejadian, apa ciptaan Allah dan sebagainya, kan. Kita cuba masuk ke situ. Okey. Kalau tak boleh pun mungkin ada ceramah seseorang yang sesuai dengan dia, kan, yang dia boleh dengar tentang pengembaraan. Bagi kat dia, ada satu ceramah ni aku nak cerita kat kau, tak erti kan, ambil cuba kau dengar ni. Bagus lah dia cakap tentang pengembara. Kan kau kan suka travel kan. Ni Kapten dia cerita pasal Kapten Hafiz kan. Dia cerita pasal apa? Pasal solat atas kapal terbang. Dia Kapten. Oh ya ke? Kawan ni pula suka naik kapal terbang. Oh ya ke? Boleh solat atas kapal terbang? Boleh. Dia rasa macam tak boleh kan, pasal nak sujud kat mana? Kan? Dia rasa risau kan. Oh, ada cara sebenarnya kita bagi. Kita nak mulakan mungkin tak boleh. Kalau orang yang suka naik motor kan, tak tahulah apa nak cerita kat dia. Tapi ceritalah sesuatu kan. Cerita Allah malam apa nak cerita, tapi fikirkan yang sesuai dengan dia. Okey. Baik. Sebab tu saya sebut kat sini ada dakwah jangan dikhususkan pada ustaz dan ustazah. Setiap orang dakwah kan, dan ambil je keyword. Maksudnya kata kunci, nak berdakwah kena sesuai dengan apa yang sesuai dengan orang itu. Kan? Contohlah agaknya kan, saya pernah bagi satu yang macam ceramah lah pada budak-budak sekolah kan. Okay, budak-budak sekolah. Saya masuk, ada orang ustaz dengan ceramah kan, duduk belakang, tengok itu. Lepas tu dia memang dia ceramah macam saya lah, ceramah kan. Lepas tu ustaz, budak-budak semua tengok kanan, tengok kiri, ada yang main lah apa semua. Tiba-tiba cikgu seorang datang. Ustaz boleh tak? Nanti ustaz buat interaktif sikit. Okay, boleh tak? Saya dah fikir dah benda tu kan. Tapi cikgu tu pun cakap, okay. Jadi bila kelas tu pun kan, saya sebut, okay, apa maksud ibadat? Cuba bangun. Okay, siapa boleh jawab? Ibadat maksud dia apa? Ibadat tu solat, ibadat tu ni. Habis yang makan minum tak bukan ibadat ke? Bukan ustaz. Ya masuk juga ke kalau baca bismillah? Kita catat. Okay, saya nak bagi hadiah sikit lah kan. Saya nampak ada yang duduk belakang-belakang kan. Tadi kan saya duduk belakang kan. Jangan mula ke depan, sikit depan. Lepas tu saya pun bergerak. Macam ni saya takkan nak bergerak kot kan. Nanti ada yang tak selesa kan. Ustaz lalu situ dia tak boleh tulis kan. Jadi saya tak maksud saya tak bergerak kan. Okey. Ni nama siapa? Budak-budak sekolah rendah kan. Nama siapa? Dan nama Ahmad. Duduk mana? Okey. Boleh tak jawab soalan ni? Boleh. Okey, kita bagi hadiah satu. Kan? So sesuatu takkan buat yang macam tu kat sini kot kan. Tanya puan nama siapa? Dia pun jawab bagi hadiah, tak payahlah kan. Dia sesuai dengan peringkat masing-masing tu. Betul? Kan? Sama juga dengan kawan-kawan kat luar sana kan. Kalau dia cerita ni bisnes, tiba-tiba kita nak kata ittaqullah kan. Usika bittaqullah. Tak jalan dia kan. Kata kau tahu tak, businessman paling berjaya siapa? Rasulullah. Iya ke?
Saja kau nak ajak aku kan? Nak ajak aku pergi kelas kan? Macam tu lah kan? Tak ada kelas, tak ada. Saja nak cerita je kan? Cerita kat dia. Macam mana yang Rasulullah bila bawa harta Khadijah untuk menjaga dapat balik kan? Carilah sikit info kat situ. Kenapa? Kerana dia amanah. Bila amanah makin diberkati lah apa semua. Bagi yang tu cukup dah. Cubalah bagi benda yang bila bagi tu dia fikir sikit. Dia terfikir. Kadang-kadang orang ni bila kita cakap kat dia dah mula senyap sekejap, balik dia dah fikir kan. Berjaya tu. Kalau kita cakap dia padam, cakap balas, kadang-kadang pun menunjukkan dia fikir juga. Tapi ada masa dia akan senyap sekejap. Bila senyap sekejap tu tambah sikit yang bau-bau. Tambah. Saya bagi satu contoh Contoh dekat satu tempat ni. Kita pergi mengajar lah macam biasa kan. Lama dah dulu. Ada seorang ni dia datang. Saya tanya dia kan, tak apalah, ada bagian-bagian yang saya sensor kan. Tapi last kali kan, sampai perbincangan, dia kata bapak dia nak meninggal. Apa yang kena buat? Saya cerita cara kalau ikut sunnah dia kena buat macam ni. Dia tahlil Ustaz macam mana? Tahlil ni tak ada, tak yang buat lah. Pasal tak ada pun dalil. Quran pun tak ada, hadis pun tak ada kan. Ya ke Ustaz? Ulama punya banyak tadi kan, ulama punya banyak cerita tentang benda ni. Ustaz boleh kata tak ada. Dan bila cakap tu, dia agak macam malas sikit lah kan. Saya kekal lah, tenang sikit. Dan yang hadir pun rasa macam dah risau juga lah kan. Tapi saya relax je kan. Sampai saya kata, okey tak apa macam ni. Kalau abang jumpa lah satu dalil yang mengatakan bila ada kematian disunatkan untuk tahlil tu kan. Tahlil pula apa? Talqin. Talqin. Kalau ada hadis, Quran memang tak adalah, saya tahu lah. Tapi kalau ada hadis yang ada yang tu, next day kita akan buat satu ceramah yang khas tentang benda ni. Macam challenge dia lah kan bagi satu tu. Tapi saya tunggulah kan. Saya menghormati semua ulama-ulama ni, tapi kalau ada tu beritahu saya. Pasal saya cari tak jumpa kan. Kalau sebab ada beritahu saya. Kita akan buat satu iklan untuk ceramah tentang perkara ni, menggalakkan perkara ni. Lepas tu lama dia tak datang. Bila tak datang tu saya kata, alamak, salah ke kan? Cakap kat dia macam tu, lama tu dia datang. Dia datang tu masa tu ayah dia pun dah meninggal apa semua. Dan dia orang pun cerita kan, Ustaz, kawan-kawan dia lah kan, Ustaz ingat tak itu? Yang masa jumpa ni tak adalah kata apa-apa, tak biasa-biasa lah kan. Tak nak gaduh macam itu kan. Kita biasa-biasa dah betul dah balik. Bila dia dah balik tu, barulah akak-akak ni dia orang kata dia bila ayah dia meninggal, dia tak bagi talqin. Pasal dia cari, yang Ustaz suruh cari tu tak jumpa-jumpa. Barulah dia terima kan. So kadang-kadang benda ni kita sampaikan je. Kita tak tahu dia terima ke tak, tapi kita sampaikan cara yang baik, relax, cool apa semua kan. Jangan kita marah dia. Kau siapa yang pandai kat sini, aku ke kau? Kalau abang ni saya Ustaz, abang belajar kat mana? Jangan itu relax, jangan. Sabar. Okay? Biasa relax, kita tak kata Ustaz tak lawan mufti ke? Dah, saya tak lawan. Saya hormat mufti kan. Tapi Allah pun sebut macam ni, tunjuk ayat tu. Oh iya ke? Bila kata ya, inilah dia kan nak sembelih dia. Tapi jangan sebutlah kan. Okay, sebenarnya kan ulama ni, kalau dia ada salah, kita rujuk pada Allah dan Rasulnya. Sebab tu saya cakap, ada tak dalil Allah sebut? Ada tak dalil Rasulullah sebut? Kalau ada, tunjuk kat saya. Saya pun baru nak cari juga kan. Jadi dia, tak apa, saya cari, saya akan bagi Ustaz. Okay, saya tunggu. Telefon saya ada 24 jam. Telefon saya memang 24 jam, jawab je. Tak 24 jam kan. Maksudnya okey lah. Dia open dengan itu, dia akan terima satu masa nanti. Okey? Baik. Tengok ayat ni. Qala ya qaumi ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa razaqani minhu rizqan hasana wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu in uridu illa al-islaha mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib. Okey. Syuaib berkata, wahai kaumku, apa pandangan kamu jika aku mempunyai bukti yang nyata daripada Tuhanku dan dia pula mengurniakan aku pangkat kenabian sebagai pemberian yang baik daripadanya. Maknanya menyampaikan. Syuaib mengatakan dia adalah seorang nabi kan. Aku tidak bertujuan hendak menyalahi kamu dengan melakukan sesuatu yang aku larang. Aku ni bukannya suruh satu benda ataupun larang satu benda lepas tu buat yang tu.
ataupun suruh satu benda tak buat. Okey, itu bukan jenis apa orang kata pendakwah, sepatutnya bukan begitu. Kan? Okey. Aku hanya bertujuan untuk memperbaiki sedaya upayaku dan aku tidak akan mendapat taufik untuk menjayakannya kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah Taala jualah aku bertawakal dan kepadanya aku kembali. Okey. So ini adalah asasnya. Asasnya begitu. Tapi kita kena ingat manusia ni kan, boleh jadi dia tahu sepatutnya kalau dah ada ilmu kena amal. Tapi akan berlaku dia ada ilmu dia tak beramal. Dia larang orang buat, dia yang buat. Dia suruh orang buat, dia tak buat. Okey. Nak guna apa untuk kita nak kawal diri kita, kawal perasaan kita masa dalam keadaan tersebut? Hadis Nabi kata apa? Kullu ibni Adam khata. Setiap anak Adam buat salah yang banyak. Okey. Dan yang terbaik di kalangan orang yang buat salah yang banyak adalah orang yang bertaubat secara banyak. Okey. Secara banyak tu kena ada kan. Kita kena ingat kita banyak salah. Kalau kita suruh anak kita buat macam-macam kan, dia lah kena jadi betul, kita ni tak betul lagi. Betul tak? Kan? So, tak apa. Kan? Betulkan diri kita perlahan-lahan. Okey. Dan kita kena ingat memang sifat manusia ni banyak buat salah. Dan bila banyak buat salah, kena banyak bertaubat. Dan bila masuk isu taubat pula, sikitlah sebelum kita masuk yang ni. Bila masuk isu taubat, apa maksud taubat? Adakah orang yang berulang kali buat salah kemudian dia bertaubat? Salah taubat, salah taubat. Adakah dia betul-betul bertaubat atau tidak? Macam mana? Jawapannya, tengok taubat dia macam mana. Ada orang, kita sendiri lah kita tahu bila kita buat satu kesalahan, kita rasa menyesal kan. Menyesal tu taubat lah tu. Kita pun sebut astagfirullah, ya Allah, aku salah buat benda ni. Kan? Taubat lah tu, okey lah tu. Okay. Dah lama sikit, bila dah seminggu lepas tu jumpa geng yang sama. Kan? Geng yang sama pun buat kerja tak betul tu, mengumpat lah tentunya kan. Kita pun dalam seminggu tak mengumpat kan. Kan? Dulu geng mengumpat je, kita tahan kan. Mengumpat juga. Ya, tu ada satu info baru. Pula kita pun, tapi bila dah balik tu dah balik ni kereta, tak patut lah aku cakap tadi. Dah lah. Kita pun menyesal balik, istighfar balik, taubat balik. Ustaz. Sekejap kan. Kalau dah berlaku kali itu kali berapa? 2 minggu lagi benda yang sama. 3 minggu lagi okey lah benda yang tadi seminggu kan. Itu 2 minggu, 3 minggu, sebulan. Buat lagi yang kelima. Soalan saya sekarang ni dah berapa kali dah dikira kat sini? Berapa kali? 5 ke kosong? Dia dari sudut sejarahnya 5 lah kan, tapi dari sudut kiraan berapa? Kosong lah, pasal satu buat salah dah. Kalau air ni tak nampak kan, kalau air tumpah kan, kita bersihkan. Dia tumpah tu memanglah dia kata apa, dia ni dah tumpahkan, Angah dah tumpahkan tadi. Kita pun kira kan, kita ingat lah, okay, hari Isnin dia tumpahkan, okay, hari apa lagi, Khamis dia tumpahkan lagi, Isnin Khamis. Tapi lepas tumpah tu dia bersihkan, ada tak? Tak ada lah kan. Hari Khamis tumpah lagi, dia bersihkan lagi, tak apa, tumpah bersihkan, bersih. Kita relax kan, yang penting bersih, jangan tumpah lagi kan. Tumpah, bersihkan, okey lah tu. Okay. 2 minggu lagi buat lagi kesilapan yang sama, ditumpahkan juga. Sambil-sambil mungkin dia main-main dengan adik dia, tak lah, betul lah, nak tumpah lagi. Tak apa, bersih-bersih kan. Okay, berapa kali? 3 kali, 4 kali, 5 kali. Tapi tempat tu bersih. Tapi kalau bayangkan ditumpahkan, dia tak bersihkan, ditumpahkan lagi. Tak bersihkan, tumpahkan lagi. Bukan air ni, air jus, tumpahkan 5 kali. Apa jadi pada tempat tu? Melekit-lekit lah, apa benda kan, dah jadi tak kena sental balik semula kan. Artinya dari sudut sejarahnya 5 kali lah betul. Tapi dari sudut kiraannya, 1 tolak 1 kan. Ni kali kedua, bila 1 tolak 1, buat yang ni kiraannya berapa? Kali kedua tapi 1 tolak 1. Kali ketiga dia buat tapi 1 tolak 1 kan. Okey, so kosong lah. Okey.
soalan satu yang seterusnya, sampai bila nak jadi macam ni? Sampai bila ni seolah-olah macam kita ni takkan jadi orang macam ni ya. Maknanya orang yang asyik buat salah je. Asyik buat salah je kita ni kan. Tapi bila kita nak jadi orang baik kan, sebenarnya bila dah buat salah, bertaubat, baik dah tu. Baik dah tu kan. Seorang ulama tu mengatakan, saya lupa Abdullah bin Mubarak ataupun yang lain kalau ingat, dia kata sampai bila saya nak bertaubat. Kan saya buat salah, saya nak bertaubat. Saya tak buat salah, bertaubat sampai bila? Kan jawapan dia, sehingga syaitan putus asa untuk nak menarik kamu kepada kejahatan tu. Kan? Dia kan sampai satu masa nanti kita dah jadi, dia panggil apa, insya-Allah lah kan. Dua keadaan. Sama ada kita berterusan begitu, buat salah, bertaubat, buat salah, bertaubat. Betul lah tu cara tu. Betul lah, hadis Nabi pun cakap macam tu. Yang kedua, dia akan sampai satu masa kita dah memang okey, yang dosa ni memang aku tak buat lagi lah. Jom Ustaz lah, abang, jom. Ada satu, saya tak puas hati dengan korang, nak mengumpat lah tu kan. Kan, tak maaf, yang ni tak boleh lah. Cerita tentang masuk hutan tak apa. Cerita tentang travel tak apa. Mengumpat ni tak boleh lah. Cukup, aku tak boleh lah. Cari orang lain. Tapi tak apalah, cari orang lain. Kita pun dah lega. Orang yang nak panggil kita mengumpat tu dah tak ada dah. Tapi hilang lah, dia rasa macam hilang lah kawan ni kan. Tapi janganlah kita putuskan. Kita jangan putuskan. Kalau dia putuskan, hal lain. Kita tetap juga bagi apa semua. Abang tak nak mengumpat, tak nak kawan lah. Janganlah macam tu kan. Mengumpat kan tak baik. Kau kan tahu mengumpat ni tak baik. Iyalah, tapi kan tak puas hati lah kan. Kita cuba layan, ingat kan. Nak datang kepada Allah kena dengan hati yang salim, hati yang suci kan. Pandai-pandailah kita cuba kan. Okay. So begitulah lebih kurang kat sini. Asalnya kalau ada ilmu amalkan kan. Tapi kalau kita ada kesilapan, kekurangan kita kan, mengikut hawa nafsu dan sebagainya, ada ilmu yang kita tak buat, tapi bila sampai bila tiba masa nak sampaikan, adakah kita dah senyap? Tak, kita kena sampaikan. Okey. Baik. Minggu lepas kita macam banyak sikit kan. Minggu ni tak tahu apa jadi. Saya uraikan banyak sangat. Okey, tak apalah, minggu depan nanti ataupun akan datang saya akan uraikan sikit. Kita akan jalan laju sikit insya-Allah. Ada soalan kat sini? Ada. Oh, yang ni. Saya rasa kita boleh buka untuk soalan dulu. Ada apa-apa soalan ke? Nak tanya? Ustaz, ada orang ambil sumber ilmu daripada mimpi. Okey. Ada orang ambil sumber ilmu dari mimpi. Okey. So ini soalan yang bagus lah kan. Boleh tak kita ambil ilmu dari mimpi? Okey. Ada dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi mengatakan, "Man ra'ani fil manam faqad ra'ani." Siapa melihat aku dalam mimpi, dia telah benar-benar melihatku. Kerana fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Kerana syaitan tak boleh nak menyerupai aku, menyerupai Nabi Muhammad SAW. Okey. Kalau kita nampak Nabi Muhammad SAW dalam mimpi, artinya kita nampak Nabi Muhammad dalam mimpi. Okey. Nampak Nabi Muhammad dalam mimpi boleh berlaku je pada orang baik, boleh berlaku juga pada orang tak baik. Dua-dua boleh sebenarnya. Dia bukan dah jadi wali tahap tinggi baru nampak, tak semestinya. Kadang-kadang orang yang biasa pun dia boleh nampak untuk nak dia sebagai nak menyedarkan dia. Okay. Isunya sekarang ni mimpi ni ada mungkin dua isu lah kot. Isu yang pertama adalah bila kita nampak mimpi kan, Nabi Muhammad SAW, artinya mimpi yang benar. Okey. Kalau Nabi Muhammad sebut sesuatu kan, adakah dia menjadi satu dalil untuk kita beramal? Ini perbincangan ulama kita lah kan. Ulama kita rumusannya tetap mengatakan kalau mimpi jumpa Nabi Muhammad
kan. Kalau ada amalan-amalan yang Nabi bagi pun, kita sebenarnya tidak sebarkan amalan tu. Itu untuk kita je lah, kan. Dan kalau ada pula yang macam menyalahi, lagilah, kan, kita kena berhati-hati pada orang yang mendakwa begitu. Dia kata saya jumpa Nabi Muhammad kata, kan, satu lah, solat duha dah tak ada lah sekarang ni. Tak ada lah solat duha, dimasukkan, kan. So tak ada lagi dah. Solat witir ke dah? Solat witir dah tak ada. Kita kata tak, maaf tak boleh. Okay. Jadi apa yang berlaku sebenarnya? Kan, kat sini kadang-kadang kita dapati para ulama kita akan tanya, orang yang kamu nampak tu macam mana wajah dia? Ada wajah dia macam ustaz. Wajah Jawa saya kan, memang tak boleh lah, tak boleh. Dia kena wajah Arab. Wajah Arab pula, Arab yang macam mana? Kan? Okay, kena sesuai lah dengan syama'ilur Rasul, dengan sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Dia cakap laju macam ustaz, memang tak betul lah. Kan? Masa Nabi Muhammad dia cakap tak laju. Okay? Lepas tu apa lagi lah, dia punya janggut pun sikit kat depan. Tak betul juga, janggut Nabi Muhammad lebat. Kan? Wajah dia kan taklah berapa bersinar sangat. Tak betul, wajah Nabi bersinar-sinar. Kan? Pipi dia montel macam pipi ustaz. Lagi tak betul. Ni pipi orang Melayu. Pipi Arab dia tak macam ni, dia ke dalam sikit kan. Dia ke dalam sikit, dia macam sini lepeh sikit kan. Macam tu. Dan seterusnya lah, rambut dia putih kan, macam rambut sahabat kita. Kan? Putih. Dan rambut dia putih juga. Betul tak betul? Tak betul. Dia sikit je. Dia dekat misai dia sikit, dekat sini sikit putih kan. So bila dari situ pun para ulama kita dia akan detect kat situ. Tapi boleh jadi orang dia hafal dulu yang tu, lepas tu dia cakap. Sebab tu kaedahnya adalah kalau mimpi itu membawa pensyariatan memang tak terima. Tapi mimpi itu membawa khabar-khabar gembira boleh jadi lagi. Boleh jadi. Okey. Dan ada jugalah hadis-hadis yang mengatakan apa? Mimpi di akhir zaman ni nanti akan menjadi busyra. Busyra artinya berita gembira kepada orang yang beriman. Okay. Kalau nak tanyalah, apa ciri-ciri mimpi yang betul ni? Ciri-ciri mimpi yang betul antara lain ialah dia bukannya benda yang nampak tengah hari tadi. Nampak tu, lepas tu nampak Rasulullah keluar. Benda nampak tengah hari tadi. Dia adalah gangguan daripada apa dia panggil lah, imajinasi kita. Lepas tu itu satu. Yang kedua, mimpi yang tak jelas. Mimpi nampak macam Rasulullah tapi tak lah, tak jelas. Mimpi jumpa Rasulullah ni dia jelas, kita boleh ingat. Okay? Boleh ingat. Yang kita tak pernah tengok, macam mana kita nak imagine? Dia tak apa, tak pernah tengok pun. Kalau jumpa, beritahu pada orang yang tahu tu boleh detect. Macam tadi lah, kalau kita siapa yang nak jumpa tu kan, dalam mimpi dia akan jumpa ustaz. Ustaz tu pula hafal kan sifat-sifat Nabi. Kan dia kata Rasulullah yang saya jumpa malam tadi ni ustaz, kening dia tebal kat sini, sini dan sini tebal. Kan? Tebal tu betul lah. Tapi sini sini salah. Pasal apa? Pasal Nabi punya macam apa? Macam berjantung. Kan? Dahi dia taklah besar sangat. Dahi dia tak apa, tak dahi ada orang yang dahi kecil sikit kan, gitu. Tak dahi Rasulullah memang luas. Kan? Dan sebagainya lah. Kan bila saya bersalam dengan dia, tangan dia keras. Maknanya dia punya apa? Ni, kematu kan. Macam orang lelaki betul lah. Salah juga. Rasulullah punya apa dia panggil? Tapak tangan ni macam sutera lembut. Benda-benda itu kan. Benda itulah yang akan menentukan. Tapi macam mana pun, bila mimpi ni dia bukan yang utama. Yang penting bukan yang utama. Yang kedua bukan pensyariatan, tetapi hanyalah sebagai busyra, sebagai berita gembira. Berita gembira ni antara contoh yang kita pernah dengar lah. Ada seorang anak murid Syekh Al-Albani lah salah seorangnya. Dia ataupun Syekh Al-Albani
rahimahullah ta'ala, dia kadang-kadang dia buat panggilan telefon untuk orang tanya soalan kan. Okay. Ada seorang perempuan ni dari Algeria kalau tak silap. Dia kata, Syekh, saya mimpi. Mimpi apa? Saya jumpa dengan Rasulullah SAW. Rasulullah kata ikut dia ni, ikut orang tua ni kan. Jadi dia nampak ada seorang berjalan kat depan. Okay, jadi bila dia jalan, dia pintas kat depan. Dia nampak, dia kata, yang saya nampak muka Syekh Al-Albani, muka ustaz lah saya nampak kat situ kan. Tapi masa tu sebelum tu Syekh Al-Albani tak tanya tu, Rasulullah yang kamu nampak ni macam mana kan. Dia ceritakan betul lah sifat dia tu. Okay, jadi ini sebagai satu busyra. Busyra maksudnya apa? Berita gembira bahawa Syekh itu sedang melakukan amalan yang betul. Itu je kan. Dan orang Syekh Al-Albani bila dengar benda tu, dia bukan kata, betul lah, memanglah aku hebat, aku kata. Dia menangis. Dan dia menangis. Lepas tu dia sampai dia tutup telefon tu. Okay, so kita boleh beza antara orang yang macam mana bila dia digelar sebagai dapat nampak mimpi Syekh Ustaz apa semua, karamah apa semua kan, dia jadi macam apa? Macam bangga, berbangga kan. Okay, dia orang yang betul-betul, yang maksudnya dia nak dia khidmat pada Islam ni, dia takkan jadi macam tu kan? Dia akan rendah diri dan sebagainya. Okay? So hati-hati kalau kita pun rasa macam bila kita pergi ke mana-mana orang nampak hebat pada kita, something wrong lah. Memang for sure something wrong. Bila pergi orang tak layan, dia orang ni tak hormat kan aku kan. Tu dah kan. Pasal kita tengok kisah-kisah para ulama, memang mereka akan kan, saya lupa nama je. Saya nama anak-anak saya pun saya salah panggil kan. Seorang ulama ni dia nak pergi ambil air. Pergi ambil air dekat perigi. Pergi lepas tu kan, berebut kan. Lepas tu dia terpelanting lah jatuh kan. Kita nak bangun balik. Lepas tu tiba-tiba anak murid dia semua nampak. Tak apa, Syekh, relax kami ambilkan air. Ayah tak apa, biasa. Ini beginilah kehidupan. Relax ya. Maksudnya kalau nak pergi masuk nampak ustaz dengan beratur kan, biasalah tu. Tapi kalau nak panggil ustaz kat depan, okey je. Kalau dia benarkanlah kan. Kalau tak biasa, benda tu benda biasa. Saya belajar last kali kat sini, saya belajar bila kita pergi ke Indonesia, kita nampak macam lain sikit kan. Kalau kat sini kita ada macam VIP kot kan, VIP pelajar, VIP peserta, VIP kan. Kalau kat Indonesia lain lah kan. Saya pernah pergi dekat Muhammadiyah punya grup besar lah kan, kat sana ada orang di universiti, ada hospital, ada macam-macam lah. Bila pergi tu, kepimpinan dia masuk, kita tengok tak ada meja VIP lah kan. Kita datang dari Malaysia ni kan, ramai tak ada meja VIP. Lepas tu kena beratur pula tu dengan student-student semua. Kita dah rasa lain dah. Dia orang biasa je. Macam itu saya tanya dari mana apa semua kan. Ambil makanan, duduk. Siapa nak duduk lah. Rasa lain lah kan. Cara dia orang merendah diri tu lain. Okay? Kita ni merendah diri juga kan. Tapi kita macam kita punya penghormatan kita lain sikit. Dia orang, maknanya kalau ustaz takkanlah ustaz beratur kan. Betul tak? Ustaz beratur dah lah, dia ceramah, beratur lagi. Kan? Dia orang tak kata apa, ceramah-ceramah apa semua, lepas tu pergi beratur sekali dengan yang kepimpinan tu kan. Okay? Tak apalah kat mana pun, yang sesuai lah mana-mana. Yang pentingnya kita jangan rasakan yang kita ni lebih daripada orang lain disebabkan mimpi yang orang nampak tentang kita yang baik-baik lah kan. Okay? So apa pun, mimpi itu memang ada, memang benar, tapi sebagai satu berita gembira sahaja ataupun peringatan sahaja, bukan untuk pensyariatan. Saya rasa setelah ambil masa banyak ni, kita boleh tangguh dulu dengan tasbih al-kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.